Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah hari ini 3 Zulqa'dah 1442, 14 hari bulan 6 2021. Kita teruskan bual bicara kita ataupun pembacaan kita kepada kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat dari fiqh. Hikayat fiqh, cerita fiqh berbentuk hikayat. Itu dipanggil Hikayatun Fiqhiyah. Maknanya kita baca hadis, baca asar, kemudian apakah hukum fiqh yang diambil dari kisah ini. Dalam siri bacaan kita yang ke-56, iaitulah kisah seorang sahabat nama dia Qabisah. Qaf, ya, ba, ya, sad. Qabisah. Tulis betul-betul. Qabisah bin Mukharik bin Al-Mukharik. Qabisah bin Al-Mukharik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berusaha untuk mendamaikan orang, tapi dia terpaksa kena berhutang untuk menyelesaikan masalah orang. Ini kisah kita. Kemudian kita tengok daripada kisah ini kita dapat belajar larangan daripada Nabi SAW. Nabi kita larang daripada meminta-minta. Tidak boleh meminta kecuali 3 kumpulan je, 3 orang saja, 3 grup, 3 kumpulan. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, kita pergi ke hikayat kita. Hikayat ini hikayat Abi Bishr. An Abi Bishrin Qabisah. Itu ramai orang baca Qabisah. Ada juga dibaca dengan Qubay dengan tasghir Qubaisah. Qabisah, saya akan guna Qabisah sajalah. Qabisah bin Al-Mukharik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita kisah dia sendiri. Dia kata apa? Tahammaltu hamalatan. Saya menanggung satu tanggungan hutang. Biasanya kalau kata hamalah ni sama ada hutang diat, kita bayar pampasan ganti rugi kepada kes-kes pembunuhan ataupun kes luka cedera jenayah, ataupun kes perdamaian di antara 2 kabilah. Maka si pendamai ini terpaksa menggunakan belanja wang, duit dia ataupun unta dia. Maka dia ada kalanya dia terpaksa berhutang untuk menyelesaikan masalah. Jadi Qabisah kata dia menanggung bebanan hutang. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alu. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan. Minta bantuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta zakat supaya menyelesaikan hutang dia ni. Faqala aqim hatta ta'tina as-sadaqah. Qabisah ni katanya bukan orang Madinah, dia mari daripada luar. Maka Nabi SAW kata, aqim, mu tunggu di sini, di Madinah, jangan balik. Hatta ta'tiyana as-sadaqah, sehingga datang zakat daripada mana-mana negeri, hasil zakat, fana'muru laka biha, maka aku akan arahkan supaya zakat itu diberi kepadamu untuk menyelesaikan masalah. Thumma qala,
Dengar ni para jemaah sekalian. Ini gaya Nabi. Nabi SAW bila orang minta dan permohonan tadi lulus, logik, sesuai, maka Nabi kata kami akan beri. Tetapi ingat, kita sebagai pendakwah juga kena mengambil kesempatan ini, iaitu kesempatan berdakwah dan memberi nasihat. Berdakwah, memberi nasihat. Ya Qabisah. Tengok Nabi SAW, dia mengguna pendekatan mesra. Dia panggil nama orang. Dia tak kata, lah. Ya Qabisah. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Minta bantuan ni tidak halal kecuali kepada 3 orang. Tanda tuan-tuan. Siapa dia orang ini? Kan? Siapa dia orang ini? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan. Mana-mana orang laki-laki yang menanggung bebanan hutang kerana bantu menyelesaikan masalah orang. Macam kisah Qabisah. Fahallat lahul mas'alah, maka halal bagi dia pergi minta bantuan. Hatta yusibaha, sehingga selesai hutang dia tadi. Jangan lebih. Kalau hutang kita kata 20,000, dapat 20,000, stop. Summa yumsik, kemudian cukup, stop. Jangan duk minta-minta lagi. Satu. Yang kedua, warajulin asabathu jaihatun. Yang kedua ni, mana-mana orang yang ditimpa jaihah ni satu musibah. Musibah yang menyebabkan kerugian kepada harta dia. Kita tengok apa bentuk musibah tadi yang kena. Ijtahat malahu, yang telah merusakkan harta dia. Contohnya banjir mari, habis rumah dia hanyut, rumah dia tenggelam, barang-barang dia rusak. Ataupun na'udzubillah berlakunya kebakaran dengan tenggelam lebih teruk bakar tinggal abu. Banjir tinggal barang lagi, cuma kotor je kan. Ada rusak, ada kotor, tapi ada sebahagian yang boleh digunakan. Ataupun kebun dia contohnya dibadai oleh ribut, taufan, patah habis. Buah yang sedang masak, sedang berbunga, rusak. Kebun-kebun dia dilanyak oleh babi, dilanyak oleh musang ke belalang. Yang penting jaihah. Fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish. Maka dia boleh minta sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dia tadi. Mana kebun dapat dia pulih balik, boleh tanam semula, boleh dapat hasil. Jadi nak dapat hasil ni banyak bulan juga. Jadi masa tu dia boleh minta. Au qala sidadan min 'aish, ataupun boleh stabil balik hidup dia. Itulah terjemah bebas saya lah. Yang ketiga, warajulin asabathu faqatun. Mana-mana orang yang ditimpa faqah. Faqah ni orang panggil kefakiran yang teruk. Asal dia orang biasa ya, tapi ditimpa kefakiran. Fahallat lahul mas'alah, maka dia juga boleh meminta-minta hatta yusiba qiwamin min 'aish au sidadan min 'aish, sehinggalah stabil balik kehidupan dia. Maknanya dia punya boleh bangkit semula lah. Istilah orang kata sekarang qiwam, maknanya boleh bangkit semula dalam hidup dia tu. Dia boleh kumpul balik dia punya duit, dia boleh pulih balik ekonomi dia. 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, orang yang menanggung bebanan hutang kerana menyelesaikan masalah orang. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah, jaihah. Jaihah ni biasanya musibah yang datang secara emergency, mengejut ni. Yang ketiga, orang yang ditimpa kepapaan. Asalnya dia ada harta tapi jadi mungkin dia sakit yang menyebabkan dia tak boleh nak bekerja, ataupun saya duk fikir zaman kita ini mungkin dia dilanda COVID. Kedai dia kena tutup, dia punya bengkel tak boleh bergerak, dia punya macam-macam. Akhir sekali dia menanggung bebanan hutang yang banyak. Kedai tak sewa kedai tuan tuntut.
banyak perbelanjaan dia yang terpaksa ditanggung. 3 kumpulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama siwahunna minal mas'alah." Lain daripada 3 ini, siapa dia minta-minta, ya qabisa suhtun. Suhtun maknanya hasil yang tak baik. Ma khabusa wa qabuha. Makna hasil permintaan dia tadi, hasil yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Allahul musta'an. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Tuan dia makan dengan jalan yang batil. Hadis ini, tanda tuan-tuan, hadisun sahih rawahu Imam Ahmad, Imam Muslim dan lain-lain. Sesal masalah kita, hadis qabisah ni hadis sahih. Dilalatul hadis ni menunjukkan kepada apa? La tahillu sadaqah illa, tidak halal meminta zakat kecuali li muhtajin hajatan haqiqiyah, orang yang benar-benar berhajat, yang betul-betul berhajat. Baru dia boleh meminta-minta duit zakat, minta-minta bantuan. Ini kita tidak ni. Asyik duk minta siang malam. Allahu akbar. Peminta zaman kita ni pula cerdik. Dia hantar WhatsApp kita entah pukul berapa malam, pagi pun ada, siang ada, malam pun ada. Waktu orang duk live ceramah, dia duduk tulis kat situ permintaan. Kita kata kita ni orang baik-baik. Kalau kita tahu betul orang berhajat, kita beri. Ni tak tahu siapa. Hantar gambar anak kecil, hantar gambar tu ni. Subhanallah. Baiklah. 10 isu syarah ataupun perbincangan kisah ini. Yang pertama, rawi al-hadis nama dia Qabisah. Ada riwayat mengatakan dibaca dengan tasghir Qubaisah. Gelaran dia, kunyah dia Abu Bishr. Qabisah bin al-Mukhariq al-Hilali. Dia telah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni seorang sahabat Nabi sebagaimana disebut oleh para pengkaji. Tapi Ibn Hibban kata sakan al-Basrah, dia tinggal di Basrah. Sahabat ni mengembara akhirnya duduk di Basrah, dan tidak ada riwayat panjang. Anda tengok dalam kitab lain pun terjemah Qabisah ni tidak banyak. Tak tahu dia mati bila, dia meninggal. Yang penting dia sahabat Nabi, kita kata radhiyallahu anhu. Baik para pelajar sekalian. Isu yang kedua, kana min adatil Arab. Biasanya orang Arab ni, ini kita belajar budaya orang. Budaya Melayu lain, budaya orang macam mana? Orang Arab apabila berlaku pertikaian, perbalahan, perkelahian antara 2 orang atau 2 kabilah, maka wujuh al-qaum, orang yang punya kedudukan dalam masyarakat, dalam kabilah itu, mesti berusaha untuk mendamaikan kumpulan yang berkelahi atau 2 orang yang berbalah. Kita kena damaikan dia. Dan ada kalanya khilaf tu melibatkan harta benda. Contohnya orang ni, punca dianya unta masuk dalam kebun orang. Tuan kebun mengamuk, dia bunuh unta. Mari tuan unta pula pergi rusakkan kebun. Maka dua-duanya melakukan jenayah yang menyebabkan ganti rugi. Yang ni kata, aku kalau nak berdamai, bayar harga unta aku. Tuan kebun kata, boleh, tapi bayar harga pokok aku. Dua-dua tak ada duit. Kelahi berpanjangan, kabilah sedang berasak, mengapi-apikan. Maka sahibul sya'ni, orang yang baik ini, ashabul wujuh ini, akan menggunakan pendekatan, dia bayar dengan duit dia. Ambil harga unta, balik. Stop. Kebun berapa rugi? Sekian. Ambil. Tanam semula. Cukup. Maka perkelahian tadi padam api perbalahan, tapi si pendamai ini hamalah, terpaksa kena menanggung beban hutang dengan sebab yang tersebut. Ataupun berlaku
Diat ni bayar pampasan. Yang pentingnya isu kitanya isu penggunaan wang dalam mendamaikan kumpulan ini. Maka orang ni nama dia hamalah, iaitulah orang yang menanggung bebanan hutang. Jadi perbuatan pendamai ini dipuji dan diterima dalam Islam. Karena itu bila Qabisah datang jumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata aqim indana, tunggu sini sehingga zakat tak nanti. Nabi bukan marah. Apa kau pandai-pandai? Kenapa kau? Bahkan Nabi beri jaminan untuk bayar selesaikan hutang dia. Di samping itu sebagai seorang pendakwah kita kena ambil peluang. Ambil peluang oleh kerana isu ni isu meminta-minta, maka Nabi SAW terus bagi tazkirah, minta ini hanya 3 kumpulan je boleh meminta. Orang lain jangan minta. Nanti kita tengok beberapa hadis yang melarang daripada kita meminta-minta tanpa keperluan yang terdesak. Maka ada kalanya keluarga dia yang bantu, orang-orang yang soleh yang lain-lain tolong, bantu, dan ada kalanya mereka juga tak ada duit nak bantu. Terpaksalah kena jumpa dengan pihak kerajaan, pihak Baitul Mal, minta zakat. Kalau kita kata kita ni NGO, boleh je sama-sama kita collect, kita kutip duit, kita bayar. Alhamdulillah, tapi ada kalanya tak cukup. NGO kita belum kuat, maka ketika itu kita terpaksa kena rujuk ke mana? Rujuk ke Baitul Mal. Baik. Ada sebahagian ulama memberi syarat. Perdamaian tadi di atas dasar kerana Allah, bukan kerana kalau buat dalam maksiat, dia berhutang untuk maksiat, tak boleh bagi zakat. Jadi elok jugalah dia kata kalau kita beri zakat kepada orang buat maksiat, dia kelahi, kan? Seolah-olah kita menggalakkan mereka buat maksiat. Jangan beri bantuan kepada orang-orang seperti itu. Jangan menggalakkan. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Isu yang ketiga, Nabi SAW mendengar rayuan ataupun aduan daripada Qabisah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW mengetahui uruf ni ada orang Arab suka memberi pertolongan, bantuan kepada orang yang memerlukan, dan dia termasuk dalam makarimul akhlak. Makarimul akhlak maknanya orang yang punya akhlak yang baik, dan juga dia boleh memadamkan api fitnah, permusuhan, perbalahan di antara dua kabilah ataupun dua kumpulan. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita hari ni pun kita tengok dua orang duk kelahi, balah tak habis-habis, isunya harta. Jadi kita cuba cari selesai, ambil jalan tengah, selesaikan masalah. Kan? Apa yang menghalang dia orang untuk berdamai? Masalah duit. Kita bayar. Nak kata apa? Contohnya jalan ni dia jadi jalan raya. Tiba-tiba bila sukat balik dia punya sempadan tanah masuk lagi dalam kawasan ni, kelahi dengan satu kampung. Kita kata tak apalah, buat penilaian kita bayar. 2 kaki jalan raya ni yang masuk dalam tanah awak berapa ribu nilai, 10,000, kita bayar. Untuk menyelesaikan masalah. Daripada orang lalu dia sekat dengan kayu lah, dia sekat dengan besi, sekat dengan batu-bata kan. Jadi ini juga termasuk dalam perkara menyelesaikan masalah masyarakat. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW mengatakan aqim, menunjukkan bahawa tinggal di sini, kata ulama hadis, ini menunjukkan Qabisah bukan orang Madinah. Mana dia duduk di kabilah lain, di kampung lain. Tapi Nabi kata tunggu sampai harta zakat tiba. Yang keempat, Nabi SAW al-murabbi, pendidik, al-muaddib, pengajar adab, al-muhazib, pembersih jiwa manusia, jiwa akhlak para pengikutnya. Maka Nabi kita SAW telah mengajar sahabat-sahabat ni supaya mengenali siapa orang yang boleh meminta
dan siapa yang tidak sepatutnya meminta. Sebab tu di peringkat awal Islam dulu, Nabi kita memperluaskan saham al-mu'allafah qulubuhum. Saham mu'allaf. Kan waktu pembukaan kota Mekah, sewaktu Nabi kita bagi harta Hawazin, harta Hunain di Ja'ranah, Nabi beri kepada orang baru masuk Islam, macam seperti Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisn, kan? Nabi beri. Nak lagi? Beri. Berapa ratus? 100 ekor kambing contohnya. Beri. Tapi Nabi kita ajar, Nabi kata nafsu ni kalau bagi banyak mana pun tak cukup. Itu. Maknanya kita jangan lepas begitu saja. Kita kena belajar. Dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar umat dia supaya bersikap telus dan ikhlas. Siapa dia minta, dia meminta-minta sedangkan dia tidak layak. Dia minta, dia tidak layak, maka haram perbuatan tersebut. Haram perbuatan tersebut, jangan diambil. Ni orang ni kalau kita cakap, ni duit zakat ni. Oi, saya pun orang miskin juga. Tapi sebenarnya dia ada duit je, dia kaya. Tamak itulah masalah tamak. Ketamakan tu. Maka kita kena kata, jangan bersikap tamak. Kita kena bersikap telus. Kalau kita ada duit, jangan ambil. Kalau tak ada, kita ambil. Boleh minta lagi dengan keperluan yang ada itu. Ingatlah. Itu sikap kita, murabi kena bagi. Ni ada sahabat-sahabat kita dalam soalan yang ditanya. Kalau kita bagi sedekah biasa, tak perlu kita declare. Senyap je kita bagi, senyap. Sumbangan. Tetapi kalau zakat, kita kena maklumkan. Ni duit zakat ya. Tidak jadi masalah, tidak maklumkan zakat emas ke, zakat perak ke, zakat kambing ke, zakat perniagaan ke. Yang penting kita kata ini zakat. Supaya orang yang tidak layak mengambil zakat, tak boleh. Saya tak boleh ambil sebab saya ada duit. Saya baru keluar zakat. Baru je bayar zakat. Kan? Saya baru ni resit PPZ pusat zakat pun masih ada lagi. Ini kita nampak orang selekeh, nampak orang lemah macam ni. Alah, kadang-kadang orang lemah tapi fulus banyak. Ada orangnya dan dia punya belagak lebih. Tapi minum teh siapa yang suruh orang bayar, kan? Ada juga macam tu. Maka itu sebab di antara hikmah kita kena maklumkan ini duit zakat. Supaya orang yang tidak layak menerima kaffa, mana dia akan, saya tak boleh ambil, minta maaf. Kalau dia nak ambil juga, dia kena jadi wakil. Boleh tak? Jiran saya tu miskin. Mereka sakit sekarang ni. Tak ada kerja. Kena COVID, macam-macam dia punya musim PKP kan. Maka kita bertukar daripada dia menerima zakat kepada dia wakil membahagi zakat. Itu boleh. Baiklah para jemaah sekalian. Kita pergi kepada 3 kumpulan orang yang boleh terima zakat. Yang pertama, hamalah. Hamalah ni siapa? Tadi kita dah sebutkan al-hamalah, iaitu orang yang berhutang kerana nak menyelesaikan masalah orang. Dalam bahasa Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal gharimin. Dan dalam salah satu daripada 8 kumpulan zakat, al-gharimin, orang yang berhutang. Tuan-tuan kena ingat, berhutang, gharimin di sini ada 2 kumpulan tanda. Satu dia panggil al-gharim li nafsihi, yang kedua al-gharim li ghairihi. Apa nak? Orang yang berhutang untuk diri dia. Dia nak beli kereta, beli rumah, nak beli tu, beli sofa, beli lembek kan. Maka ini tak boleh pergi ambil zakat. Kalau tidak, semua kita ni ahli zakat belaka. Ini berhutang kereta, ini berhutang kasut, ini berhutang selipar, macam-macam berhutang. Kan? Yang boleh ambil zakatnya al-gharim li ghairihi. Dia berhutang untuk menyelesaikan masalah orang. Maka hamalah, dia menanggung bebanan hutang kerana apa? Kerana orang. Itu boleh. Ni tajuk kita ni, cerita qabisah ni, cerita hamalah ni. Cerita hamalah.
menanggung bebanan hutang orang ni. Baik. Yang kedua, al-jaihah. Apa dia jaihah? Maknanya berlaku bencana. Kita kata bencana yang menimpa dia seperti gempa bumi. Dipanggil kawaris tabi'iyah, bencana alam. Bahasa kita. Al-kawaris at-tabi'iyah. Tanda tuan-tuan, bahasa Arab sikit. Al-kawaris at-tabi'iyah, dia panggil bencana alam. Semua tu dengan ketentuan Allah, tapi bencana alam ni berlaku di atas dunia ni musibah. Seperti gharak, banjir, tenggelam habis harta benda kita. Satu, al-harak, berlakunya kebakaran, na'udzubillah kan. Al-hadam, berlakunya runtuhan seperti gempa bumi, tsunami, atau berlakunya permusuhan dalam kalangan manusia seperti peperangan, bom sana sini, ataupun al-afat, penyakit-penyakit yang melanda pokok-pokok. Pokok sepatutnya berbuah, tapi bunga dia gugur disebabkan oleh angin ribut, ataupun dimakan oleh ulat, ataupun kemarau yang panjang, terlampau sejuk. Itu semua termasuk dalam al-jaihah. Maka bila mari jaihah, kan, bila mari jaihah, rusaklah harta benda dia. Rusak harta benda, maka dia nak bangkit semula, nak tanam semula pokok, nak betul balik dia punya rumah, yalah kita kata nak hidup semula. Maka ketika itu Islam mengajar kepada kita supaya bangkit, jangan lemah, jangan lembek, jangan malas, kan. Tapi kita kena bangkit. Bagaimana kita nak bantu orang ini supaya mereka bangkit dan boleh berdikari. Boleh berdikari bukan setakat hari ni. Untuk dia nak hidup sehari dua ni boleh ya, kita bagi beras, bagi makanan, tapi bagaimana dia nak bangkit semula, kebun dia dah rusak. Kita kena bagi dia punya alat, kita kena bagi dia punya sokongan, bagaimana nak pulih balik bangunan, itu dia panggil. Maka ketika itu bolehlah kita beri zakat untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana kata di pepatah mengatakan, la tu'til faqir samakah. Tulis kata-kata mari. La tu'til faqir samakah liyakulha walakin 'allimhu kaifa yastadaha. Menarik ni. Mu jangan beri kepada orang fakir itu ikan supaya dia makan. Hari-hari campur ikan, ikan 2 ekor sehari contohnya. Tapi kau bawa dia, tarik tangan dia, bagi pukat, bagi jala, bagi pancing, supaya kita ajar dia bagaimana nak tangkap ikan. Itu baik. Dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, la an ya'khudha ahadakum. Ada orang ni mari jumpa Nabi, minta-minta. Nabi kata, kalaulah seorang kamu ambil tali, thumma yaghdu ilal jabali, kemudian dia pergi ke bukit mencari kayu api, dipikulnya, bawa kayu api ni, dijualnya, maka dia makan daripada hasil jualan kayu, dia boleh sedekah, khairul lahu, lebih baik bagi dia daripada meminta-minta. Nabi kata, dalam riwayat yang kata, orang beri ke orang tak beri kita tahu, maka kita usaha. Maknanya kalau kita tengok orang ni miskin, mari hari-hari kita duk minta derma dengan kita pun tengok, awak ni ada boleh buat kerja apa? Awak ni? Dia kata saya boleh kerja gini-gini tak? Kita cuba beri, supaya dia boleh keluar daripada kelompok kemiskinan asnaf, bertukar menjadi orang yang keluar zakat nanti. Itu dia sepatutnya. Pihak Baitul Mal, pihak kerajaan, pihak masyarakat kena usahakan orang ni supaya keluar daripada taraf hidup yang biasa dulu kepada taraf hidup yang lebih baik. Baik, itu kumpulan yang kedua, kumpulan yang jaihah, dilanda oleh bencana.
Kumpulan yang ketiga, orang asalnya dia orang ada duit kan. Tetapi ditimpa kefakiran. Nama dia al-faqah. Tanda dalam istilah Arab ni faqah. Faqah ni kata di para ulama, apa kita nak kata? Miskin, fakir, faqah. Makna faqah ni teruk daripada kefakiran lagi. Papa ke dana? Faqah dia kata. Asalnya dia orang senang hidup, akhirnya jadi papa. Asalnya dia orang ada kerja, akhirnya tak ada kerja. Maka susahlah hidup dia kan. Itu berbeza. Maknanya kata di para ulama, faqah ni papa ke dana lebih teruk daripada fakir. Ada orang fakir dia dapat hidup dan dia malu nak minta-minta, dia panggil ta'affuf kan. Sebagaimana Allah Taala gambarkan dalam surah Al-Baqarah 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru. Ada orang fakir tu baik jiwa dia tak minta sehingga orang sangka dia kaya, padahal dia miskin. Tapi yang kita naknya faqah. Faqah ni mana orang yang sudah senang dulu jadi susah. Siapa yang boleh menilai orang ni? Tengok dalam hadis ni, orang yang boleh menilai orang ni fakir ke tak miskin, wa a'lamun nasi bihaula'i aqaribuhum wa jiranuhum. Orang yang mengetahui hal mereka siapa? Jiran tetangga dia, keluarga dia. Dia ni memang patut dibantu. Sebab mereka kenal dia. Karena itu Nabi kata hatta yaqul thalatha min zawil hijab. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu sehingga dia disaksi oleh 3 orang. Disaksi oleh 3 orang yang mengenali dia, mengatakan dia ni faqah. Kan dalam hadis tadi 3 orang menjadi saksi mengatakan orang ini sudah miskin, sudah papa. Ada ulama mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan cukup dengan 2 orang je. Yang pentingnya kalau dalam borang kan, borang nak minta zakat tu biasanya ada saksi, imam masjid, disaksi oleh penghulu kampung. 2 orang saksi mengatakan orang ni miskin, berhak menerima zakat, cukuplah tu. Itu dia panggil 3 orang saksi. Maka itu dia panggil faqah. Orang ini sudah bertukar daripada senang kepada kita. Mana boleh bagi zakat, dia ni senang ni. Tuan, dulu dia senang, sekarang ni dia sudah papa ke dana. Mungkin disebab dia kena tipu. Dan mungkin disebabkan dia kena tipu. Ditipu oleh orang, akhirnya dia jadi papa. Saya kenal lah kawan-kawan kita, keluarga kita juga. Dulu dia lah orang yang senang, pemurah, belanja orang, bantu orang, tolong orang. Akhir sekali dia pergi bisnes perhotelan di Mekah. Akhirnya orang ni ditipu oleh orang, maka dia juga menjadi faqah. Banyak berlaku kes ni. Jadi para jemaah sekalian, kita kena disaksi oleh 3 orang. Ada fuqaha kata boleh jadi 2 orang. Baiklah. Ini kisah dalam kitab Sifatus Safwah menceritakan seorang nama Al-Qasim bin Ma'an. Tanda tuan-tuan, ini nak cerita tentang seorang yang susah dulunya, seorang yang susah. Qasim bin Ma'an, seorang perempuan datang jumpa dia. Dia kata, Syekh Qasim, saya ni kalau tidak kerana terlalu lapar, anak-anak di rumah kelaparan, tidak ada makanan, pakaian pun koyak-koyak dah, saya tak akan jumpa tuan. Tapi apa boleh buat, saya terpaksa kena datang meminta. Maknanya dia teruk sangat dah keadaan dia ni. Syekh Qasim rahimahullahu ta'ala, dia tanya kepada sahabat-sahabat dia, ada banyak mana harta? Duit kita banyak mana ada? Dia kata ada 200 dirham. Mi'ata dirham. Bagi dia. Syekh Qasim tak bagi 2 dirham, 2 dinar untuk dia beli makan hari ni. Dia beri 200 dirham, yang orang ni boleh buat modal. Dia balik ke rumah. Kan? Tak lama dapat pula harta lain pula. Dapat harta lain, dia bagi-bagi
dapat dikumpul sebanyak 700 dirham. Dia pun bagi tahu ke pegawai dia, dia kata bawa duit 700 dirham, pergi jumpa perempuan yang datang rumah kita dulu, yang datang minta bantuan dulu. Baik, dia pergi. Pergi, orang tanya dia, makcik sekian-sekian ni, pergi tanya di masjid kampung dia, makcik sekian-sekian ni, mana rumah dia? Dia kata tu rumah dia. Bagaimana keadaan dia? Oh, dia kata orang ni orang baik. Dia, anak-anak perempuan dia, semua orang-orang yang salihah, orang juh lah. Kata orang juh. Kata di wakil Qasim bin Ma'an, dia pun, aku pergi rumah dia. Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni wakil daripada Qasim bin Ma'an. Bila sebut Qasim, orang kenal lah, orang kaya di kawasan dia. Kata di makcik ni, marhaban bil Qasim wa bi rasuli. Selamat datang Tuan Syekh Qasim dan wakil dia. Hajatuk? Makcik ni tak cakap banyak. Apa hajat tuan? Tuan nak sampaikan apa? Dia kata, aku dihantar oleh Qasim supaya beri 700 dirham. Ambil 700 dirham. Baru ni bagi 2 sebab tak ada duit. Sekarang ni ada 700. Kata di makcik ni, patut kita kata, Allah, Alhamdulillah tak? Sukanya dapat duit banyak. Makcik ni kata apa? Aqri'hus salam. Sampaikan salam kami kepada Syekh Qasim. Fala hajata waqad akhadna. Kami dah ambil bantuan dulu di rumah dia dulu. Alhamdulillah, dengan bantuan itu aku beli alat menenung benang. Pintal benang, tenung kain. Alhamdulillah, dengan kain dengan alat tadi kami buat kain, kami jual, beli lagi jual. Sekarang ini kami sudah hidup dengan cara baik. Wastaghnaina, kami tak perlu lagi bantuan. Allah, tengok. Daripada miskin faqah sudah meningkat naik kepada mempunyai dakhal, mempunyai sumber pendapatan. Alhamdulillah, ini yang sepatut kita buat. Fala hajatalana. Dia kata kami tak perlu lagi duit ni, buat balik semula ke Qasim. Bila balik semula ke Qasim, Qasim kata, apa ni duit ni? Dia kata, makcik tak nak ambil, dia senang dah sekarang ni. Qasim kata, apa kamu ni? Campur je duit kat pintu, Assalamualaikum, tinggalkan. Dia kata dia tak mau ambil, apa nak buat? Allahu Akbar. Maka Syekh Qasim pusing muka dia ke arah kiblat, dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau tinggalkan anak cucuku nanti susah, berilah kesenangan sebagaimana yang engkau beri kepada makcik ni. Mereka pandai berdikari, mereka pandai berusaha, mereka mempunyai jiwa yang kental, tidak minta-minta dengan orang dan tidak mudah nak menerima pemberian orang. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni, kalau waktu banjir dulu, ada rumah makcik ni, kemah yang dia duduk tu 3 bulan beras tak habis lagi kan. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan yang seterusnya. Kita kata zaman kita hari ni, zaman corona ni, bagaimana kita nak buat? Ramai orang yang sudah tutup kedai, ada yang terpaksa kena, kata orang, gulung tikar, istilah sekarang ni. Adakah dia termasuk dalam jaihah? Ada unsur-unsur jaihah juga berlaku juga kepada mangsa-mangsa yang terkesan dengan corona. Kita kata wallahu alam. Ini serahlah kepada ahli-ahli fatwa yang putuskan. Baiklah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 3 kumpulan ni tak boleh ambil. 3 kumpulan yang boleh minta, hamalah. Orang yang ambil hutang tadi, dia boleh, bila cukup je hutang dia kena break. Jangan tamak. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah, bencana, maka bila hilang bencana, berhenti. Yang ketiga, orang yang faqah, orang yang papa tadi, apabila hilang kepapaannya, maka dia kena berhenti minta. Pasal itulah anda tengok hari ini, pihak jabat zakat, majlis agama, mereka semak balik. Ada seorang makcik, dalam akaun dia RM35,000. Ini sahabat zakat bagi tahu anda. Makcik, kenapa ni RM35,000 ni? Dia kata, Alhamdulillah, waktu saya terima zakat dulu, saya miskin. Memang susah. Jadi Alhamdulillah, dengan ada duit ni, saya didik anak-anak pergi sekolah daripada rendah, menengah, universiti. Sekarang ni anak-anak saya sudah mempunyai kerja masing-masing. Mereka telah bagi duit dengan saya. Duit yang diberi oleh pejabat agama ni duduk masuk akaun bulanan tu, saya tak usik pun.
Ketika itulah dia panggil senarai pemutihan. Ada orang dulu susah, sekarang sudah senang. Jadi majlis agama, pusat zakat terpaksa kena potong nama dia, ataupun daripada 500 bulan pergi pada 100 bulan ke. Ini penting juga dari sudut semakan. Orang manusia ni dia ada berubah. Ada orang kaya jadi miskin, ada orang miskin sudah bertukar menjadi kaya. Ada orang yang baik jiwa, sebagaimana cerita Qasim bin Ma'an tadi. Makcik ni dah boleh pintal benang, boleh tenung kain, dia pun sudah jadi keluar daripada kelompok. Baiklah, yang ke-8, khuturatus soal, bahayanya sikap meminta-minta. Bahaya sikap meminta-minta ni. Nabi sebut dalam hadis, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Dengar ni hadis ni. Seorang yang suka meminta-minta, duk minta walaupun dia tak perlu, hatta yalqallaha ta'ala, apabila dia mati esok, dia berjumpa dengan Allah, laisa fi wajhi muz'atu lahmin, di muka dia tak ada daging. Tengkorak. Kalau kita tengok orang tengkorak datang esok, dia kata ni orang yang gugur daging muka dia sebab dia tak malu meminta-minta sedangkan dia tidak perlu. Hadis ini dalam Bukhari. Tanda tuan-tuan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah lagi. Man sa'ala nasa takassuran. Siapa dia minta dengan orang takassuran, nak memperbanyakkan harta. Dia cukup dah untuk dia makan, untuk dia minum, pakai cukup. Tapi tamak, nak kaya dengan minta-minta. Fa innama yas'alu jamran, sesungguhnya dia telah minta potongan kayu bara api neraka. Fal yastaqil aw liyastakthir. Kurangkan minta sakat cukup, ataupun tamaklah minta banyak-banyak. Nauzubillah. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ka'ab bin Ujrah. Dalam hadis lain Nabi kita nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk syurga mana-mana tubuh yang membesar, tumbuh daripada daging yang tumbuh daripada harta suh, harta tipu orang, harta yang tidak baik. Jadi termasuk juga penipu-penipu, scammer dia panggil sekarang ni. Scammer hidup tipu orang ini termasuk dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, dia ada duit tapi jahat nak ambil yang orang. Timbul soalan, ni ustaz-ustaz kita ni nombor akaun banyak sana sini ni, apa cerita? Kan? Ustaz ceramah angkat nombor akaun. Kita kena ingat, saya kempen tuan-tuan untuk projek kebajikan. Ini nombor akaun untuk pendidikan, dakwah. Ini nombor akaun untuk wakaf bangunan. Ini nombor akaun untuk kita bagi it'am, bagi makanan orang kepada orang-orang. Tak kira lah miskin kaya, tambah-tambah musim Covid begini lagi kita bagi makanan. Kita hanya menjadi pengacara. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, mana siapa dia menghidupkan satu sunnah yang baik, sunnah sedekah. Kita kempen, kita galak, kita ajak orang, kita boleh pahala. Setiap orang bagi sedekah masuk akaun tu, saya boleh pahala kempen. Tapi kita kena ingatlah, jangan kempen segala benda. Ni projek tak ada, kempen adalah tidak boleh. Maka menjadi tanggungjawab kita, penganjur-penganjur, mahat tahfiz, pondok, NGO kebajikan, kena telus duit kita tu. Yang saya bimbang sekarang ni, sebahagian daripada penganjur-penganjur ni ada peratus. Kan baru ni bisnes sekejap masalah tu, ada peratus. Dia kata 30% daripada derma ni pengurusan. Ini kita balik kepada ahli fatwa lah, saya tak nak cakap banyak di sini. 30% ni untuk pengurus. Banyak 30%. Ada yang ambil 40%. Mana kalau orang derma RM100, RM40 pergi ke NGO yang menguruskan. RM40, RM60 baru pergi ke orang miskin ataupun pergi ke rumah wakaf yang nak dibuat. Itu kita serah kepada ahli majlis fatwa putuskan. Baiklah para jemaah sekalian. Yang ke-9, Islam mengajar umat pengikut-pengikut dia supaya jangan menjadikan meminta-minta sedekah itu sebagai hirfah, sebagai kerja buat ataupun profession kata orang dah. Kerja dia ni apa? Minta sedekah. Ramai juga ni orang masa kan duduk tepi jalan, tepi pasar, tepi bank, tepi stesen sempah. Kerja dia bagi resit derma. Tuan boleh tanya, kalau saya ambil resit ni,
Berapa peratus untuk sekolah, untuk rumah anak yatim, berapa peratus untuk awak? Ada yang 30, ada yang lebih. Kita kata itu satu perkara yang perlu dimuhasabah balik lah, kan? Orang bagi bukan untuk dia, bagi untuk wakaf, tapi menjadi sebahagian daripada hak dia. Maka kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Di antara contoh ulama sahabat Nabi yang keras dengan peminta-peminta ni, iaitulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, hirfatun yuqalu fiha khairun min mas'alatin nas. Tanda tuan-tuan, kata-kata Umar ni, hirfatun yuqalu fiha. Siapa yang melakukan kerja ni tak standard lah. Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Kerja tukang angkut sampah. Kerja apa awak? Angkat sampah. Allah, angkat sampah. Kerja apa awak? Cleaner, jaga tandas. R&R, 20 sen seorang masukkan. Umar kata kerja yang nama dia tak glamour ni lebih baik bagi kamu min mas'alatin nas, daripada kamu duk minta-minta dengan orang. Duk minta sedekah. Baik pergi kerja siapa-siapa. Baik kamu pergi kerja angkut barang. Baik kamu pergi kerja apa saja kerja, walaupun tidak standard, tapi lebih mulia daripada duk minta-minta sedangkan kamu gagah perkasa, tubuhnya sasa, tubuhnya kuat tapi pemalas. Lah. Kata-kata Umar ni diriwayat oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Uyunul Akhbar. Seorang lagi kata di sahabat Nabi lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Al-masakin, peminta, orang-orang miskin, peminta ni, mereka ni tak akan ziarah orang sakit, tak akan pergi solat jenazah. Wa iza sa'alan nasullaha sa'alun nasa. Orang lain minta dengan Allah, dia duk minta dengan orang. Ini mana Ibnu Abbas marah kepada peminta-peminta. Dia kata beza dia tu puak-puak ni, maknanya orang lain minta pahala, dia minta derma dengan orang. Dua. Kata, kita pindah kepada kata ulama tabi'in, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata, kana Al-Hasanul Basri yatrudus suwal yaumal Jum'ah. Hasan Basri bila tengok hari Jumaat, orang duduk kat tangga masjid, duduk minta derma, yatrud, dihalau balik. Wala yara lahum Jum'ah. Kamu bukan mari nak solat Jumaat, mari nak kacau sini. Balik. Sebab itu bagi ana, larangan pejabat agama di setengah negeri kepada tukang kutip derma waktu khutbah Jumaat, patutnya kena bawa ni fatwa Hasan Basri ni. Saya untuk masjid, tapi bukan itu waktu dia. Kita dah letak tabunglah yang kutip. Kenapa kamu duduk sibuk-sibuk lagi? Orang duduk khutbah, dia duduk sibuk kutip derma. Lah. Baik para jemaah sekalian, itu cerita lain. Yang pentingnya, 3 ulama besar ni larang daripada meminta-minta. Cuma saya kata berbezalah, tadi kita minta dengan untuk kita minta untuk public, untuk awam mal muslimin, kita kata alhamdulillah. Baiklah, yang ke-10 kita kena faham hikmah zakat, sedekah. Kan? Hikmah zakat dengan sedekah ni bukan sekadar nak isi perut orang miskin saja, tetapi nak mengeluarkan daripada faqah, kepapaan kepada fakir, dari fakir kepada miskin, daripada miskin kepada pembayar zakat. Itu konsep dalam Islam. Jadi kadang-kadang kita ni seronok je. Oh, dia ni seumur hidup aku bagi zakat. Kenapa kita tidak fikir nak keluarkan dia daripada kelompok penerima zakat kepada kelompok pembayar zakat? InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lontar di sini sudah pun dipikir oleh sahabat-sahabat kita di pusat zakat. Mereka senyum je dengar. Sebab kita berteori, mereka telah melakukannya. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam hikayat yang akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.